أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita masih lagi dalam tajuk besar dianya, bab yang kena beberapa peristiwa selepas daripada pembukaan Mekah sehinggalah kewafatan Nabi. Jadi hari ni peristiwa yang dia nak sebut ni ialah peristiwa peperangan Tabuk, muka surat 177. Cuma perang Tabuk ni dia sebut dah itu. Dia cerita dah itu dalam tajuk dalam bab sebelum ni, iaitu bab peperangan Nabi. Jadi dia sebut dah situ perang Tabuk. Tapi hari ni dia sebut lagi, sebab masuk di bawah tajuk peristiwa berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Cuma sini dia tambah pengajaran penting. Kalau sebelum ni pengajaran dia tu pengajaran daripada peperangan Nabi. Jadi ni secara khusus pengajaran peperangan Tabuk. Itu dia gaul belaka semua pengajaran. Kita pun tak tahu pengajaran perang mana. Asal kau boleh ambil pengajaran, dia tak setajuk belaka. Jadi ringkas yang hari ni. Yang pertama dia kata, dia cerita dulu sikit. Perang ni start dia, punca dia berlaku sebab tentera Rom berkumpul. Rom mengumpulkan tenteranya yang ramai di Syam, di Syria dulu. Dan raja dia tu, maharaja Rom masa ni, khilaf sini ni, ada baca Hercules, ada baca Heraklius. Ada kata Heraklius ke Hercules ke, dia mari daripada Hercules jugalah nama tu lah. Kemudian hak kedua ni nama dia hak rasminya Heraklius lah. Waktu bahasa Arab pun jadi Herkol ada, Herakle pun ada. Dia maharaja Rom masa tu. Dia siap dah bekalan untuk tentera dia ni setahun lamanya. Untuk berperang ni kena ada bekalan banyak. Dia tak boleh buat seperti kita ni. Hari ni beli makan, esok nak makan gapo tak tahu lagi. Esok ada pitih tak ada pitih tak tahu lagi. Kalau nak perang ni tak boleh buat gitu. Baru nak perang tak ada makanan, tak jadi perang. Tak boleh, dia kena siap ada lagi. Kena siap awal-awal lagi untuk perang ni. Termasuklah kelengkapan senjata, makanan, banyaklah. Binatang tunggangan. Sebab tu setiap kali nak perang ni Nabi akan buka derma, sumbangan, infak untuk peperangan. Sebab bekal apa? Belanja yang besar. Dalam peperangan kali ni Tabuk ni, untuk perang Tabuk ni ada kabilah-kabilah Arab masuk juga, join sekali dengan tentera Rom ni. Iaitu kabilah Lakham, Jazam, Ghassan dan juga Amalah. Ni beberapa kabilah Arab. Sebahagiannya ni kabilah Arab Kristian ni panggil. Dia bangsa Arab tapi agama dia Kristian. Dia duduk antara Syam dengan tanah Arab ni lah, Mekah. Dia duduk tengah-tengah tu. Dia duduk utara Arab Saudi lah hari ni. Utara Arab Saudi, Jordan, kawasan-kawasan tu. Jadi mereka ni orang Arab tapi agama Kristian. Maksudnya ahli agama ni yang ambil ke Rom sebelah Syam. Bangsa dia ni bangsa orang bawah ni Arab. Bila berlaku perang ni, Rom nak perang, dia ikut, dia join askar Rom. Dan memang sebelum ni pun pokok ni orang-orang Arab Kristian ataupun kabilah-kabilah Arab yang duduk dekat dengan sepadan Rom tu, memang dia kata macam kalau dia ada istilah dia lah, macam dia ni sekutu dengan Rom lah, macam bawah Rom gitu. Dia tidak direct bawah kerajaan Rom, dia ada kerajaan dia sendiri, dia ada raja dia sendiri. Tapi dia sekutu, macam naungnya gitu. Setiap kali perang dia akan tolong Rom, dia akan bantu Rom. Jadi kali ini seperti biasa dia tolong Rom juga. Cuma kali ini dia ada klainness sikit, dia ada beza sikit. Sepatutnya masa ni dia tak patut dah tolong Rom.
lepas pada pembukaan Mekah, lepas pada Fathu Mekah, orang Arab ni kebanyakannya nampak dah Islam dah menang. Tak ada dah kuasa besar boleh menjatuhkan, boleh challenge agama Islam. Nak lawan Islam lepas Fathu Mekah ni, Hawazin dengan Saqif, perang Bani Hunain, perang Hunain dengan perang Taif tu. Tu pun tak berjaya. Kira lepas pada tu sepatutnya tak ada dah, orang Arab semua tunduk. Tapi dalam keadaan macam tu, kabilah-kabilah Arab ni kerah lagi. Maksudnya masih kerah lagi, nak tolong Rum lagi, duduk alik Rum lagi. Bukan duduk tunduk ke Islam dah. Kemudian mereka ni kumpul di Syam juga. Balqa ni kampung kecil dalam wilayah Damsyik, Dimash, antara Syam dengan Wadi Qura. Mereka berkumpul situ. Bila berkumpul ni dia ramai. Bila kumpul ramai ni tak boleh nak susuk ke orang. Macam kita lah, kalau kita pergi jalan seorang, orang tak tahu. Tapi kalau ajak 2-3 orang tak lama baca. Orang royak, 2-3 orang tu pergi jalan tak ajak kita. Gerak tak ajak. Jadi bocor cepat. Jadi ni bila dia kumpul ramai sekarang ni, kok mana ke bocor lah. Orang akan tahu. Kumpul ramai beribu-ribu ni. Lebih-lebih lagi zaman dulu. Dia tak lama Nabi SAW tahu berita. Orang siapa berita. Tapi kalau orang tahu pun, kalau kita bukan jenis baca berita, bukan jenis ambil tahu perkembangan pun, jadi tak tahu gapo juga. Duduk rumah je, tak tahu gapo luar. Dia tak tahu apa Covid tengah naik ke apa, tak tahu gapo satu. Jadi kena nak ambil tahu tu kena ada juga. Jadi Nabi tahu. Jadi Nabi pun mengirim tentera pergi ke Tabuk. Nabi atas lalu, tindak kes lalu. Bila tahu musuh mengumpul tentera, apa kita kena buat? Nabi pun kumpul tentera datang di sana. Dah siap lah, suruh siap belakang. Siap semua askar apa, semua orang ni siap sedia untuk pergi peperangan. Orang-orang kaya pula siap-siap untuk korban, untuk wisumbangan. Jadi pengajarannya dia kata, daripada peristiwa peperangan Tabuk ni kita nampak bahawasanya Islam ni perang maksud perang dalam Islam ni bukannya sesuka hati suruh orang lain. Tapi lebih kepada mempertahankan agama dengan negara, mempertahankan diri. Tidak kata orang Islam duduk saja berasa nak perang serang Rom sekali. Tidak begitu. Rom dulu kumpul tentera, jadi kita pun buat persiapan. Banyaknya lagu tu lah. Kalau tengok lepas pada hijrah, kebanyakan peperangan dengan Quraisy, sebab Quraisy nak suruh orang Islam. Sama-samanya Quraisy nak suruh. Akhir sekali jatuh Fathu Mekah tu. Fathu Mekah ni nampak orang Islam serang, tapi kalau kita tengok sebenar, tengok situasi, banyak sebab-sebab yang menjustifikasikan. Jadi Nabi ni bukan seorang yang gila pada peperangan. Bukan kata jenis nak meluaskan kuasa, nak apa-apa, tak ada. Bahkan dalam peperangan hak nampak orang Islam serang Fathu Mekah ni, kalau tengok sebenarnya boleh justifikasi, ada alasan dia. Orang tak boleh nak tuduh, nak kata lah. Sebabnya Quraisy langgar perjanjian. Dia start dulu, dia langgar perjanjian. Kita ada perjanjian, dia langgar, dia tolong orang sekutu dia menyerang sekutu orang Islam. Itu istilah perang lah tu. Lepas pada tu, bila orang Islam berkuasa di Mekah, kita pun baru baca sebelum ni, Nabi maaf ke orang Mekah, dan Nabi tak rapah pun harta benda mereka. Nabi sendiri balik ke Madinah, tinggal Mekah. Tidak kata Nabi nak beratah Mekah, walaupun Nabi sendiri tu asalnya orang Mekah. Jadi semua benda-benda tu menunjukkan tak pun bukan orang Islam nak menyerang. Bukan jenis orang Islam ni bukan agresif lah, bukan ganas, bukan nak kuasa, nak rapah harta orang, tak. Jadi peperangan di dalam Islam ni sifat dia ialah mempertahankan diri, mempertahankan agama dan negara. Dan dia pun kalau tengok Quran, tengok hadis, jelas lah benda-benda ni. Termasuk kita ni baca sirah pun jelas dah. Nampak gitu. Itu tujuan utama disyariatkan perang dalam Islam, dibenarkan perang dalam Islam tu. Sebab tu jadi tak betul kalau ada orang tuduh Islam ni disebarkan dengan senjata. Memang dulu istilah tu sahu lah. Dia kata Islam ni sebar dengan senjata, Islam ni ganah, surah situ, surah sini. Kemudian barulah dia ulah bawah tu pasal kabilah-kabilah Arab tadi bergabung dengan Rom untuk lawan orang Islam. Jadi dia kata jauh daripada kefahaman Islam lah. Tak faham Islam sebenarnya kabilah-kabilah tadi.
Dia tak faham Islam ni nak memerdekakan manusia daripada tunduk pada mana-mana pihak. Tunduk pada Allah Ta'ala saja. Dan secara khususnya nak memerdeka bangsa Arab. Dia tu Arab dah. Sepatutnya dia fikir dia nak merdeka, bebas dah, tak payah dah duduk ikut telunjuk Rom tu selama ni. Tapi dia tak faham. Sebab itulah dia masih menyokong Rom. Dia kata kalau dia faham, dia tak akan sokong Rom. Dia tak akan bersama dengan Rom untuk menyerang bangsa dia sendiri. Itu menunjukkan mereka belum benar-benar merdeka lagi. Pemikiran dia ni masih dikuasai oleh Rom. Itu yang pertama. Yang keduanya, Nabi SAW suruh siap-siap untuk perang ni. Kita baca dah sebelum ni, peristiwa Tabuk ni dia berlaku pada musim panah. Kita kaya dah musim panah negara Arab ni tak supung musim panah tempat kita. Panah dia tu panah terik lah. Lepas tu bukan setakat panah dia tu, panah pada kita lagi. Orang Islam pula kena musafir, kena keluar. Jadi kalau panah doa ni duduk rumah, sedap lagi. Kalau panah kena jalan, letih sikit. Panah, musim panah, pak kena jalan jauh. Jalan ni kalau tak musim panah pun letih. Kita jalan jauh ni letih. Tambah pula musim buah. Masa tu sudah molek musim buah. Dia kalau negara-negara Arab ni ataupun negara musim ni, musim panah dia ada buah dia. Musim sejuk dia ada buah dia. Ada lain-lain. Musim sejuk orang tanam ke lain. Musim panah orang tanam ke lain. Masa tu buah-buah masuk dah. Kena kutik lah kita kata. Boleh petik dah. Jadi banyak nambah ni. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan kalau tak kuat iman, memang tak boleh lah. Tak sih lagi. Kalau tanya biasa-biasa ni, nak pergi tak sih ni? Mesti tak sih. Tapi sebab iman, orang Islam ni sanggup. Tak apa panah. Tak apa jauh. Tak apa tinggal buah-buah tak kutik tu. Biar berlaku. Tak apa berlaku. Orang penting, kepentingan Islam. Sebab tu dia sebut orang yang betul-betul beriman, dia akan terus menyahut. Kalau Nabi kata kupur belakang, siap kita nak pergi perang, mereka akan kami dengar, kami patuh, beres, tak ada hal. On belakang dia kata. Tapi kalau orang munafik, munafik ni dia buat-buat lawan Islam aja. Sebenarnya dia tak suka kepada Islam. Jadi kalau dia ni nyaman buat-buat lawan Islam, tiba-tiba kena korban, kena buat benda yang susah kan? Tak sel lah dia. Mestilah dia tak sel. Benda dia tak sel dah. Jadi mereka ni menolak dengan pelbagai alasan. Ada kata macam-macam lah masalah dia. Tak boleh tu, tak boleh ni. Ada kata buah dia kena ambil, tak boleh ni, tinggal. Macam-macam alasan. Ada nipu pun ada. Tak betul pun sebenarnya, tapi mereka buat-buat alasan. Mereka-reka alasan. Jadi dia kata inilah beza orang yang betul-betul ikhlas dengan orang yang buat lolok, munafik lah. Iaitu time susah nampak selalu lah. Time susah ke jumpa, time senang tak apa, time senang semua okey belaka. Tapi time susah, siapa yang kekal, yang tu lah yang ikhlas sungguh, yang betul-betul beriman. Kita sains pun lagu tu juga. Sains-sains kita ni time senang, time kita ada PT, time kita tak ada masalah ke apa ni, tak apa, tu tak kira. Semua mari sains, semua orang baik kan kita. Lebih-lebih lagi kalau kita ada kedudukan, kita ada jawatan, kita ada PT banyak ramai nak sains kita ya. Tapi time susah, masa tu lah baru tahu siapa sains kita. Kalau orang biasa ni kan, kau tak sil lah rapat, orang ada masalah, memang tak seduk lah dia. Sebab apa? Sebab dia duduk sains kita dulu, dia nak muka lain. Bukannya sebab dia ikhlas nak sains kita. Jadi bila tak ada benda dia nak pada kita, dia tak sil lah. Lebih-lebih lagi kalau kita ada masalah ke apa, dia tak sil lah. Dia pun terheret sama ada masalah tu. Kecuali kalau ada COVID, janganlah. Saya ikhlas sains dia. Kira biarlah dia ada COVID pun kita nak tubik minum air sekali juga. Janganlah gitu. Tu masuk bab lain dah tu. Tak payah tunjuk ikhlas lagu tu lah. Jadi nak tahu ikhlas ke tak, time susah. Time susah kekal duduk dengan kita lagi. Jodoh tu sains tu dia memang niat ikhlas, memang sains tu sebab kita. Sebab dia nak sains dengan kita, bukan sebab faktor-faktor lain, bukan sebab kita banyak PT ke, sebab kita ada jawatan, ada kuasa ke apa ke. Tu jadi melompat semacam tu. Orang politik ni dia masuk politik sebab nak kuasa.
Jadi bila jatuh KJL ni kak, lopak dia pergi ke jadi KJL. Jatuh kat tu pula, dia lopak kau ni pula. Nampak situ dia nak jawatan. Kalau dia ni tak lopak tu, jalan tu. Tu memang ikhlas dengan parti dia, tak kira lah. Jadi pembangkang selamanya pun dia duduk situ juga. Kemudian dia sebut firman Allah dalam surah Al-Ankabut tu. Itu menunjukkan Allah Ta'ala akan menguji kita. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan selepas pada mereka kata kami beriman? Kalau manusia ni kita masuk Islam dah, kita beriak, kita beriman dah ni, kita beriman dengan Allah Ta'ala. Jadi adakah manusia ni menganggap dia akan biar gitu ya, dia akan ditinggalkan lagu tu? Kita beriman dah ni, tak apa, sekatu je. Bukan gitu. Akan ditinggalkan tanpa diuji. Tidak diuji. Nampak? Yuftanun, fitnah tu lah. Fitnah ni ada makna banyak lah, uji kalau bahasa Melayu tu fitnah ni fitnah orang ni uji mereka akan diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum daripada kamu. Sebelum mu beriman ni, orang-orang ramai dulu beriman pun gitulah, kena uji mereka akan diuji. Lepas tu barulah sebut bapa ujian tu, bapa Allah Ta'ala beri ujian. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dengan ujian tu Allah Ta'ala akan tahu, akan jelas nyata orang-orang yang betul-betul ikhlas beriman dan juga orang-orang yang menipu, berdusta. Ayat ni sebut lagu tu. Hakikatnya Allah Ta'ala tahu belakang dah. Orang tu beriman ke tak beriman, munafik ke tak, Allah Ta'ala tahu. Cuma jelas, menjelaskan lagi. Buat lagu tu supaya jelas, nampak. Bukan bermaksud Allah Ta'ala tak tahu, uji baru tahu dah. Kemudian dia kaitkan dengan dakwah, pengajarannya. Bila kita nak dakwah Islam ni, dia kata hanya boleh maju, boleh mampu mengharungi apa-apa situasi ni kalau penyokong-penyokong kita ni, orang-orang yang terlibat dalam dakwah ni, tak ada golongan-golongan macam tadi. Tak ada golongan munafik, tak ada golongan pendusta. Kalau ada orang-orang lagu tu, tak jadilah. Kita buat badai dakwah, kita buat yayasan dakwah, pertubuhan dakwah macam-macam. Tapi kalau ada orang yang nak benda lain, dia nak masuk pertubuhan ni, pasal dia boleh kerja dalam tu ke, nanti boleh gaji ke, ataupun dia nak gapo-gapo lah untuk benda-benda lain, faktor-faktor lain, tidak betul-betul ikhlas untuk buat tujuan utama pertubuhan tersebut. Kita akan apa pertubuhan tu tak akan gimana. Ataupun kalau ada masalah, dia sendiri akan tubik. Tak kena dengan jiwa kita dah ni, tak kena dengan kepentingan kita ni, tak boleh pitih ni duduk di sini ni, dakwah gini tak boleh pitih ni, tubik. Dia tubik. Ataupun kalau dia tak tubik, dia berkuasa oleh tu kan, tak pergi ikut objektif hasal lah, terjadi hala tuju lah, jadi khidmat untuk diri dia lah, benda tu digunakan untuk dia. Atau disebut sini benda apa, dakwah ni akan jalan dengan betul kalau orang-orang ikhlas saja dalam tu. Kalau ada orang ada kepentingan, ada benda lain kan, tak jadilah. Sebab apa gitu tu? Sebabnya orang-orang betul-betul ikhlas, betul-betul masuk sebab nak tolong Islam sahaja, dia akan kekal. Kalau orang lain dah ada ujian kan, ada masalah kan, dia akan lari lah, dia akan meminggir, dia akan senyap, tak sirlah terlibat susah. Ataupun dia tinggal terus lah, muka payah, tak kena dengan jiwa dia. Dan banyak kali dia kata, kita nampak lah orang-orang gini lah biasanya akan jadi masalah, akan jadi penyekat kepada kemenangan dan kejayaan dakwah. Kalau dari segi politik Islam kan, ada orang-orang yang tak ikhlas, dia masuk politik Islam. Politik asalnya, politik Islam ni untuk menegakkan kerajaan Islam lah. Dari segi politiknya, masing-masing ada tugas dia. Ada orang bagi dakwah, ada orang dah bagi pendidikan, ada orang dari segi politik terlibat belaka. Dia kena ikhlas belaka dalam semua bidang ni. Tapi manusia ni lah, manusia ni tidak semua juru belaka. Ada hak masuk ni sebab nak benda lain. Jadi dia kata, kalau ada orang-orang lagu ni, inilah akan melambatkan kemenangan, akan melambatkan kejayaan Islam. Jadi punah semua ada orang lagu ni lah.
Tidak salah pada politik tu, tidak salah pada politik Islam tu. Salah individu hak duk dalam tu, hak tak ikhlas, hak nak menggo lain. Jadi peperangan Tabuk ni satu ujian yang Allah Ta'ala buat untuk orang-orang Islam ni. Sanggup tak pergi perang musim panas, tepatnya jauh, nak lawan kuasa besar, tentera mereka ramai lebih pada orang Islam, musim buah-buah masuk pula, sanggup tak orang Islam? Sinilah dia kata terbukti, nampaklah situ orang yang betul-betul ikhlas beriman, mereka pergi, tak ada masalah. Marilah ujian lagi mana pun mereka akan pergi. Manakala orang yang munafik ataupun lemah iman, tidak munafik Islam dah, tapi kat iman dia lemah, dia akan gogek, kita kata dia akan sebab salah, akan tak berapa, dan dengan sendirinya dia akan hilang gitulah. Hilang. Kemudian dia kata tentera yang cukup syarat ni yang betul-betul beriman, betul-betul teruji dengan molek ni, hak ni je akan memberi kebaikan kepada Islam, hak ni je akan tolong Islam sebenarnya, walaupun sikit. Kalau ramai tapi tak ikhlas, tak pakai belaka. Tapi kalau sikit tapi mereka betul-betul ikhlas, hak ni akan jadi kekuatan kepada orang Islam. Sedangkan tak semestinya sikit tu akan kalah. Banyak kali berlaku sikit pun menang. Kemudian yang ketiga kalau kita ingat lagi perang Tabuk sebelum ni, bila nak perang ni Nabi macam biasalah buka sumbangan. Mari orang mana orang kaya sumbang, sebab kita nak pergi perang ni belanja besar. Jadi nampak daripada peristiwa ni para sahabat ni berlumba-lumba. Kalau ada benda kebaikan dia akan berlumba selalu, pakat nak buat belaka. Antara hak berkorban tu Abu Bakar, Umar, Osman. Ni antara hak banyak. Osman memang dia banyak piti. Dia korban banyak. Ni ada ke cerita dia tu. Hak Umar nak berlawan dengan Abu Bakar tu. Abu Bakar ni kebiasaannya dia menang semua. Dalam bab kebaikan ni dia semua mendahului ke hadapan. Jadi Umar kata hari ni lah kalau nak kalahkan Abu Bakar. Kalau nak berlawan ni kita terang hari ni. Jadi dia pun bui separuh harta dia, separuh daripada aset dia ni bui untuk peperangan Tabuk ni. Dan dia pun duk angin-angin dah, kalah lah Abu Bakar ni, menang aku dah lah. Tengok-tengok Abu Bakar bui belaka, bui semua aset dia ada, harta kekayaan hak dia ada. Jadi situ Omar pun mengakui lah, kata memang tak boleh nak lawan Abu Bakar. Pak bila tak boleh lawan, sebab hari dia berasa dia boleh menang pun tak menang juga. Lepas tu hari-hari lain tak ada lah. Memang tak boleh nak challenge lah Abu Bakar ni. Jadi semua peristiwa tu juga menunjukkan iman yang tinggi dalam orang-orang Islam ni. Bila Nabi SAW suruh mitok je rumah, pakak bui selalu. Jadi perjuangan Islam ni memang nak gitu. Nak, bila nak kepada pengorbanan selalu kena ada selalu. Kena ada orang yang sanggup berkorban. Dan korban sini ni dia tunjuk harta lah. Mudahnya harta. Tapi sebenarnya semua perkara lah kena korban ni bila perang ni. Selain daripada harta kita korban, masa kita, bahkan nyawa. Paling tinggi kat nyawa kita sendiri kena korban juga. Pasal lagi perang ni kemungkinan mati. Walaupun zaman dulu ni kita dah baca sirah ni sikit dah matinya. Sekali perang beribu, mati berapa puluh je, 100 tak siapa. Zaman dulu. Tapi paling kurang pun luka. Bila pergi perang ni akan luka juga, akan mendapat kecederaan. Dah ada sahabat tak mati masa perang, mati lepas pada tu. Lepas pada tu sebulan duk sakit, lepas tu mati akibat luka daripada peperangan. Lepas tu zaman dulu ni perubatan ni tidak canggih seperti zaman lah ni. Zaman dulu ni luka tu boleh mati pasal jangan kita kumen. Luka tak jahit molek, masuk proses tu gak masuk kumen ke apa ke.
Tak lama kena jaki lama sakit gitu mati-mati. Orang dulu tak faham kok. Lepas tu kalau hilang darah banyak kak, mati juga. Allah ni jah. Dulu orang try juga hilang darah, bubuh darah orang lain. Tak kena. Jenis darah. Dulu orang tak tahu jenis darah ni ada banyak jenis kan. Tak tahu. Ada darah boleh, darah jenis lain, ada hak tak boleh. Jadi pakai bubuh gitu mati juga orang. Zaman moden baru tahu. Barulah. Jadi learning ni sepatutnya tak berlaku lah seperti dulu tu. Tapi learning ni senjata pula jadi canggih pula. Mati ramai juga. Mati ramai pada perang sampai dulu. Sekali perang ni bukan setakat askar mati, dengan orang-orang awal pun mati. Pasal bom ni kau canggih, kau besar, kau pelik. Mari gas beracun pula. Tak kenal orang dah. Jadi luka kalau masuk perang. Jadi semua tu memerlukan pengorbanan lah. Bukan setakat harta saja. Pakai nyawa, masa, semua sekali. Dan supaya tak ada jugalah. Benda-benda ni tak kira berlaku kalau orang tu tak beriman dengan iman yang tinggi. Tak ikhlas betul-betul nak pergi perang. Kalau tak ikhlas terpaksa pergi perang, nampak nak kalah sikit dia akan lari juga. Jadi nampak situ iman penting lah. Iman yang tinggi dalam menghadapi peperangan, menghadapi ujian untuk perjuangan Islam. Jadi sini pun kok ngelah-ngelah tu lah kita guna ayat kita sendiri lah. Dia menekan ke situ peranan pemimpin. Nabi SAW didik sahabat-sahabat dia siapa jadi setara tu. Siapa sahabat-sahabat ni sanggup korban apa satu. Royak nak gapo? Royak kita nak perang perlu ke harta. Pakak bui harta. Royak kita nak perang musuh ni, Rom, Roma mari ni. Semua pergi tawar diri perang. Tak boleh, tak ada lari daripada peperangan. Kecuali dari perang Tabuk ni ada beberapa orang belakang ni akan sebut pula ni. Ada 3 orang tak pergi perang tu. 3 orang tu sebab melengah-lengah ke lah. Bahasa yang bukan dia sendiri tak sih. Lepas pada tu dia nyesal lah. Itu menunjukkan dia ada iman juga dalam hati dia. Masa dipanggil tu dia iman dia rendah. Tidak semangat sungguh, menyahut terus menyahut. Jadi situ nampak kejayaan Nabi SAW mendidik sahabat dia. Jadi sahabat ni faham sungguh, masuk dalam jiwa sungguh. Sehingga boleh praktik, boleh amal. Kita ni cakap ajar lah, royak tak masuk. Jadi tak tahulah tu. Mungkin faktor orang tu sendiri, mungkin faktor tu ke royak tu juga. Dia royak tu orang tak faham. Dia faham seorang. Kalau berat lagi dia pun tak faham sebenarnya. Dulu tu guru dia sebut lagu tu, dia pun sebut lah. Orang kata kita kena korban, dia pun tak tahu apa juga. Dia sendiri tidak berkorban. Jadi dia tak boleh nak royak biar orang faham, tak boleh nak royak biar orang tergiyu. Pasal dia sendiri tak berkorban pun. Kalau dia tahunya kena berkorban. Jadi tapi walaupun gitu, semua pemimpin ni peranan dia lah, tanggungjawab dia untuk mendidik. Kena pastikan semua orang ni faham Islam ni dengan baik. Bila orang faham Islam dengan baik, maka dia akan jadi dengan molek lah. Semua kau akan jadi dengan molek. Zaman lah ni orang tak faham Islam dengan baik, orang tidak aman Islam dengan baik, waktulah jadi banyak masalah. Dan kerja pemimpin kat timbul masalah pada mereka. Nak cara ni terjadi ni, timbul masalah ni, nak selesaikan tak jadi juga. Buat cara macam-macam dah. Sebabnya iman tu sendiri. Dia sebenarnya apa-apa agama, iman. Semua masalah ni banyaknya sebab itulah sebab orang tak ada iman, tak ada keikhlasan. Tak payah buat contoh jauh. Lampu trafik tu je. Tak ada polis kan? Tepuh lah. Nak cepat ni. Tapi kalau orang ada iman sungguh kan, tapi tengoklah pula dah, takut tengah malam ke 3 pagi tak ada kereta pun, kita kena ikut peraturan. Dia duduk cokor situ, cokor sejak rupanya lampu punah merah tak gerak dia. Kemudian yang keempat, dalam peristiwa perang Tabuk juga ada berlaku beberapa sahabat minta dengan Nabi nak pergi perang juga. Menawarkan diri, kita ni ada diri je, boleh tawar diri je kata. Nak pergi perang ni persiapan tak ada, tunggangan kau tak ada, ataupun senjata tak ada. Senjata nak perang ni bukan kata boleh guna pisau kerak daging rumah tu.
dia ada senjata khusus dia, ada benda-benda yang khusus untuk digunakan dalam peperangan. Baju besi bukan baju kita pakai semua, baju untuk perang saja. Lepas tu kos dia mestilah mahal. Pasal besi lagi besar banyak. Jadi benda-benda tu orang yang tidak mampu dia tak ada, dia kena bergantung pada sumbangan tadi lah. Kalau ada sponsor, ada PT kan, boleh lagi. Kalau tak ada lah. Jadi ada beberapa orang ni, dia ada jiwa dia saja, dia sanggup korbankan jiwa dia. Jadi tanya Nabi, kita nak pergi perang, tapi tak boleh nak pergi perang atas sebab-sebab tertentu. Ada sebut tempat lain sebab tak ada tunggangnya. Kita nak pergi jauh ni, tak padah kalau jalan, dia kena ada tunggangnya, kena ada highway juga. Masalah sekarang ni highway penuh dah, habis tak cukup dah. Tak ada dah highway yang boleh diberi untuk kamu naik. Jadi bila jawab gitu tu, bila Nabi tolak permintaan mereka ni, teriuk mereka. Situ pun tanda lagi keimanan yang tinggi daripada para sahabat, betul-betul faham Islam. Kalau orang tak faham, dia tak nampak dah hak tu. Dia nampak mujur kita tak kena pergi perang. Jadi masa kita ada, kita boleh buat apa kita nak. Selamat jiwa kita, selamat daripada luka-luka. Jadi selamat belaka. Tu orang tak nampak. Tapi sahabat ni dak dah. Dia nampak dah. Hak sebut-sebut tadi tu, buah-buah hak masuk ke kesihatan kita ke, harta ke masa kita, semua tu tak ada nilai, semua tu dunia aja. Semua tu dunia aja. Apa hak sedap sementara aja. Lepas tu dia akan habis juga. Harta ni habis. Masa kita pun habis. Tak pergi perang pun habis masa juga, dia tidur rumah. Jadi dia nampak hak untung laginya dia pergi perang. Kalau dia mati perang tu untung banyak. Dia boleh ganjaran syahid ni besar ganjaran dia. Kalau dia tak mati syahid pun pahala pergi perang tu besar dah. Jadi nampak Nabi ajar tu dia faham sungguh. Dia nampak dah hak mana untung dia. Dia nampak dah akhirat dia. Orang lain tak nampak, tak mikir gitu. Betul lah, orang lain ni banyak, biasanya manusia ni otak dia, pemikiran dia dunia lah. Dalam Islam ni tak halal, kita nak juga dunia, tapi tak boleh lah dunia tu menguasai. Siapa ku gapo saja keputusan kita ni kan berdasarkan dunia. Nak buat pilihan kan gapo utun dunia kita. Tak boleh lagi tu. Dia kena dua-dua, hak moleknya dua-dua. Kalau tak boleh dua-dua kan kena ulah ke akhirat lah. Atau juga orang Islam miskin belaka. Kita nak juga dunia tu pasal benda tu akan membantu akhirat juga. Orang boleh sedekah, boleh buat macam-macam untuk perjuangan Islam tu, akhirat juga akhirnya. Jadi nak dua-dua. Tapi kalau tak boleh dua-dua tu paling kurang kat dunia, akhirat. Cuma kebanyakan orang ni dia akan nampak hak depan mata. Dia akan nampak hak dunia dia aja. Jadi nampak sini sahabat-sahabat nak pergi perang tapi tak ada duit ni, tak ada kelengkapan ni, dia faham benda tu. Bila Nabi awak tak boleh pergi dah, tak ada kereta ni nak bawa demo, teriuk dia. Teriuk. Bukan kata nak pergi jalan ni, kita nak pergi melancong, nak pergi pulau, nak pergi luar negara, tak boleh nak bawa dah demo. Teriuk sedih lah kita tak boleh pergi jalan. Dak bukan sebab tu. Sedih kita tak boleh pergi perang, padahal perang tu boleh jadi mati perang tu. Sedih tak boleh mati syahid. Itulah kehebatan para sahabat dan juga hebat Nabi sendiri. Sebab boleh didik orang sampai setahun ni. Sampai kau orang sanggup mati. Dan bukan sekali ni je peristiwa, banyak lagi peristiwa lain. Contoh dalam peperangan sebelum ni, budak-budak sendiri pun faham benda ni. Budak-budak sahabat muda-muda ni nak masuk peperangan. Nabi kata tak boleh kan. Jadi sahabat ni mari buat besar. Tunjuk dia tua. Ada jinjing nak nampak tinggi. Nabi cek askar kan, tak boleh ni, cek lagi ni. Tak boleh perang. Jadi belum-belum pada hari kecil lagi. Dikatakan umur 14. Tak boleh. Nabi 14 kat atas, lepas pada tu baru boleh perang. Hak muda-muda ni tak boleh. Tapi hak muda-muda pun nak pergi perang juga. Dia percaya masuk dalam iman dan masuk dalam jiwa dia. Nabi kata boleh pahala besar kalau mati-mati syahid. Dia nak juga. Padahal tak cukup umur lagi untuk masuk peperangan. Jadi riwayat tabiat manusia ni dia suka kalau dia lepas daripada bahaya. Tapi dengan iman ni orang Islam ni dia sedih pula dia terlepas daripada peperangan ni. Padahal peperangan ni benda yang berbahaya. Jadi dia kata rugilah kalau umat Islam ni tak ada orang-orang lagu ni. Kena ada orang-orang hak lagu ni, hak faham semua ni. Tak ada apa-apa ni rugi agama.
Tinggal hak mengaruh belaka. Hak tak faham lah, kan mengaruh maksudnya hak tak faham. Jadi tinggal hak tak faham tak masalah lah. Kemudian yang kelima tu, inilah hak tadi tu hak kita sebut 3 orang. Hak tak pergi perang sebelum ni. Cuma dia tak pergi perang ni sebabnya dia sebut sebelum ni dia buat lambat. Dia buat relax akhir kali terlepas. Orang pergi dah. Dia tak pergi lagi. Bukan kata dia niat awal lagi. Tak segi kali ni, tak segi. Bila Nabi panggil perang tu nusuk ke, lari ke, tak dengar orang ke, ngelak diri ke, tak bukan gitu. Tapi dia buat main. Dia buat tahu persiapan. Tak siap-siap lagi orang-orang ada. Tak mandi-mandi, tak pakai baju gapo lagi. Bila orang start kereta baru kalau nak mandi, orang tinggal. Orang nak tunggu sama. Jadi kes itulah. Kesnya tidak bersiap dengan baik. Sebab itulah tinggal. Mungkin kata dia tak segi. Jadi bila orang selagi dah tinggal kan, pada tu dia nyesal lah. Nyesal tak siap awal-awal. Kalau dekat boleh lagi hamba. Macam Abu Hurairah kan, dia dah hamba. Dia siapa Abu Hurairah ni, dia pergi hijrah Madinah, Nabi tak ada. Nabi tu ubik dah pergi pergi Khaybar. Jadi bila orang tak ada, Nabi pergi Khaybar ni, dia pergilah ke Khaybar. Tapi ni jauh ni, Tabuk dekat Syam dah ni. Orang tak pergi, tak terhambat dah lah. Jadi tinggallah 3 orang duduk di Madinah ni. Dia sebut sini kerana mengutamakan kesenangan. Sebab nak relax daripada lelah. Nak berteduh daripada kena panas terik. Padahal mereka ni orang-orang beriman. Tiga-tiga ni bukannya munafik, tapi beriman. Jadi pengajaran besar daripada peristiwa 3 orang ni. Gapo-gapo berlaku ni ada pengajaran berlaku. Kadang-kadang benda nampak susah, nampak malang lah kalau kita kata. Tapi sebenarnya ada pengajaran, ada faedah dia. Macam Abu Bakar sendiri pun, keluarga dia ni banyak benda berlaku. Berlaku gini macam Aisyah ke apa. Peristiwa hadis ifk. Semua tu jadi ada hukum tu, macam-macam daripada peristiwa-peristiwa tu. Jadi kalau kita sekali tengok kan, malang lah, tak sepatut berlaku lah. Kalau lah tak berlaku benda ni, tu kita mikir. Tapi kalau tengok molek kan, ada banyak faedah, ada banyak kelebihan dia. Di sini ni ada banyak pengajaran yang boleh diambil. Lepas pada tu baru nyesal, barulah khabar tak masuk perang ni dosa lah. Dosa ni kena azab akhirat, akan dimarah oleh Allah Ta'ala. Dan lagi sahabat ni, bila Nabi ajar dia, Nabi didik dengan baik, bukan setakat mereka ni faham iman molek, bahkan mereka takut azab ni, takut sungguh. Jadi bila buat salah ni kan, dia rasa bersalah. Ada orang ni buat salah tak rasa bersalah pula, ada juga. Buat salah tapi rasa relax. Biasa buat salah. Tapi sahabat ni dok. Dia tak buat salah. Bila buat kesalahan ni kan, dia rasa tak sedap. Ni orang ada iman ni, dia akan rasa gitu. Bahkan orang tak ada iman pun, orang jahat pun, dia ada tika-tika dia mari juga perasaan gitu. Dia ada waktu-waktu manusia ni dia mari mikir lah, dia ada waktu fitrah lah gitu. Orang jahat ni dia jadi rasa tak sedap duduk. Macam waktu ngorek, waktu tengah malam, kabar terjaga tengah malam ke, dia akan mula rasa takut. Tak tahu gapo. Padahal dia ni jahat. Nelak debel depan orang. Tapi tanya dia sore khabar tengah malam tu, dia rasa takut, itu ingat berlaku gapo dia buat, gapo jahat tu masa tu. Jadi kalau orang jahat pun tika-tika dia boleh rasa benda tu. Apalagi kalau orang beriman. Dia beriman cuma tika-tika buat kesalahan. Bila mari iman dia balik, dia sedarlah. Dia takut benar lah, takut sungguh lah berbanding orang lain. Sedangkan orang jahat pun dia ada tika, dia ngisah, dia mari mikir masa tu je. Bahasa kayak bang jahat pula. Cuma nak ada tika-tika gitu. Jadi apa lagi kalau orang betul-betul beriman ni, mari perasaan gitu kan, susah dah lah dia. Tak sedar duduk sungguh dah dia. Jadi tak sedar, menyesal, rasa buat benda besar, tak kena dah hidup, teringat semua. Jadi duduk mari pun duduk teringat tu, tak lepas rasa. Rasa benda tak boleh nak buat, bebannya tu. Jadi mereka tak ngaku kesalahan lah.
Bila balik Nabi, kalau kita ingat lagi, kita baca sebelum ni, asalnya kalau dia nak nipu supaya orang munafik, nak buat alasan apa boleh. Nabi balik tu kan, pergi jumpa Nabi, minta maaf Nabi, tak boleh nak pergi hari tu, ada masalah lah sikit-sikit. Dan biasanya orang lah gitulah, lepas buat salah ni kan dia cari alasan lah, nak ayat kan awak tak ayat, kalau nak marah pula. Tapi sahabat ni cerita lepas pada tu dia cerita peristiwa dia tak pergi perang ni. Dia kata asalnya memang mikir lagu tu, tapi lepas pada tu mikir nipu Nabi pula, tak lepas lagi dosa, tak lepas tanggungnya, tak tenang juga. Akhir sekali dah lah, bila siapa depan Nabi kan hilang dah niat-niat buruk tadi. Apa depan Nabi tak ada lah. Siapa depan Nabi automatik dia jadi kecek betul. Rasulullah memang kita buat silap, memang buat salah gini. Jadi mereka kena ke boikot, diperintahkan supaya diboikot. Tak boleh duduk dengan orang, tak boleh. Semua orang tak boleh nak kecek sebagai hukumnya. Jadi ni satu hukumnya bagi manusia, terutamanya bagi orang yang minat bersaing, minat buah. Duduk kedai kopi lama buah, buah pagi, zuhur berhenti semaya, sudah zuhur sambung pula buah. Dia kalau orang jenis gini, kalau kita beri hukumnya dia dipenjara ke sore, tak boleh kecek dengan orang. Saya selalu dia pasal dia sedap buah. Kalau dia buah dengan orang tak layak pun dia rasa tak sedap dah. Dia suka buah, dia suka kecek. Jadi bila kecek dengan orang malah nak dengar, malah nak layak tu pun dia rasa tak sedap dah. Ni tak ada orang, tak ni nak kecek dengan orang. Sudah buah dengan dinding lah. Jadi satu jenis psikologi seksual kepada manusia. Kalau hak jenis tak buah tu tak apa, dia tak ada gapo. Ada orang ni dia tak suka buah, dia tak suka jumpa orang, dia nak duduk dalam bilik dia je. Ada juga gitu, introvert, dia duduk sore. Kalau kena jaga pun tak ada gapo lah dia, supo ni selama ni pula kening lah kata. Kalau orang gitu dia kena hukum lagu lain pula. Dia kena hukum yang boleh beri pengajaran dia. Kalau hukum gitu tak jadi gapo dia. Jadi kalau orang jenis minat buah, kena dia, penjara ke dia susah. Macam sini diboikot. Manusia ni umumnya suka duk sore ke, suka buah ke, kalau dia tak boleh kecek dengan orang, dia akan jadi lain sikit lah. Terutamanya hak ni ada bini gapo dah ni, mula-mula sekali tak boleh kecek dengan orang, semua orang tak kecek dengan dia. 30 hari 10 hari lepas pada tu tak boleh dengan bini pun tak boleh juga. Tak boleh kecek juga, tak boleh duduk dengan bini juga. Jadi susah. Jadi kau payah, tak boleh kecek dengan saing terparut dah. Dengan bini tak boleh juga, kau parut lagi. Kemudian bila Allah Ta'ala tahu saya ni memang tobat sungguh dah ni, betul-betul tobat dan juga telah mendapat pengajaran sungguh dah, memang faham sungguh dah. Jadi tak ada guna dah nak hukum dia, tak perlu dah hukum dia. Kadang-kadang ada orang ni dendam. Jadi nampak sini Islam ni dia pendidikan, mendidik. Hukumnya apa? Hukumnya untuk mendidik sebenarnya. Kalau hukumnya ni sebab nak balas, sebab dendam ni, biarkan hukum juga hukum mana pun. Orang ni telah menyesal sungguh dah, tak ada pedah dah menghukum dia masa tu. Tapi kalau ikut peraturan manusia ni tak ada hukum, tetap hukum, balas juga. Tapi Islam ni dia lebih mendidik. Apa tu banyak toleransi Islam ni. Jadi bila orang Ta'ala tahu dah bahawa ni boleh lah, molek dah mereka ni memang betul-betul ngisah sungguh dah telah mendapat pengajaran, diterima taubat mereka. Jadi bila terima taubat tu suka lah mereka tu, gembiranya mereka kerana telah mendapat keampunan. Jadi dalam cerita ni pun dia kata daripada perkara yang berlaku saat ini juga menunjukkan iman seseorang ni menghalang daripada lari daripada kewajipan ataupun nak duduk relax. Jadi iman juga main peranan. Jadi banyak pengajaran perang Tabuk ni lebih pada iman. Pasal perangnya tak jadi ke perang. Jadi pengajaran perang tu tak ada mana. Lebih pada iman lah, pengorbanan sahabat ni. Banyak peristiwa kain hak tu belakang. Kalau tak ada iman ni orang akan jadi lari ke tanggungjawab lah. Tak usah buat kerja dia, gaji nak, tapi kerja malah tanggungjawab tu tak usah, nak lari semua, nak relax semua. Tapi disebabkan email lah, dia mikir tak boleh ni, kita sepatutnya gini, kita sepatut buat gini, kena buat gini, kena buat gini.
Jadi dia tak kira rasa boleh nak duduk relax sedangkan orang lain susah buat kerja. Kalau orang tak ada iman ni, dia tak apa gitu. Tapi kalau orang beriman ni, dia rasa tanggungjawab dia juga. Mana boleh ni orang lain buat kerja, kita duduk saja, duduk relax. Tak boleh, tak patut. Jadi dia sendiri, pendidikan iman tu menyebabkan dia sendiri akan mengambil langkah sendiri. Kalau tidak tak faham situ lah orang ni. Cakap ajar tak faham. Ni dengan ada imannya, dia nampak situ tak okey lah saudara-saudara kita hak lain pergi perang berkorban untuk mempertahankan Islam. Aku ni Islam juga, tapi aku pula boleh relax tak segi. Tak boleh lah, tak patut muat lagu tu. Gitulah. Dia kata kepentingan. Kalau kita faham kan, itu dia panggil, dia faham dia ni salah satu daripada jemaah Islam, daripada kelompok Islam. Jadi kepentingan kelompok, kepentingan jemaah, kepentingan pertubuhan kesatuan orang Islam ni lebih utama daripada kepentingan individu. Jadi nak duduk relax, nak bersenang-senang, nak berehat-rehat ni kepentingan individu kita. Memanglah kalau tanya orang, memang nak relax, nak rehat, nak senang daripada nak buat kerja letih-letih. Tapi kalau tembung dengan kepentingan jemaah, kepentingan ramai-ramai, nak dahulu ke hak mana. Jadi sini nampak kepentingan jemaah tu adalah kepentingan yang lebih penting lagi, lebih utama. Kalau letih, kepentingan peribadi kita nak senang, tapi kat letih kita sebabnya nak memenuhi tuntutan masyarakat, tuntutan jemaah, tuntutan kelompok pertubuhan Islam ni, hak tu lebih betul lah, lebih aula, lebih patut didahulukan berbanding kepentingan kita. Jadi kalau kita letih pun tak apa. Sebab apa? Sebab kepentingan ni. Kalau kita tak letih ni, tak jalan ke ni. Kalau kita tak letih, tak jadi ke tu. Macam orang buat kerja Islam lah, orang ngajar ke, orang buat apa-apa sahaja bentuk dakwah. Kalau dia tidak mengajar pun dia sokongnya, mari rakyat ke, mari rakyat. Letih juga dia. Orang ngajar situ kak, dia kena pergi situ. Ngajar sini, dia kena pergi sini. Jadi kalau duduk rumah boleh relax-relax, boleh tengok TV, boleh makan-makan. Kalau pergi kedai boleh makan-makan, boleh buang dengan say-say. Tapi dia kena korban semua tu. Sebab tu kepentingan diri dia. Ni tak ada orang pergi rakyat, tak ada orang ceramah, tak ada orang dengar ceramah, tak ada lah jadi. Jadi kena ketepikan kepentingan peribadi kita tu untuk perjuangan lah, untuk Islam lah mudahnya. Cuma dalam bentuk tu mungkin masing-masing nampak lain-lain, kelompok masing-masing ni nampak suku lah. Kalau duk main politik kan, dia kira untuk kepentingan politik Islam ni kita kena berjuang gini-gini. Kalau hak jenis ngajar pendidikan kan, pergi ngajar tu lah, pergi ngajar situ, pergi ngajar sini. Kalau kepentingan peribadi kan, orang buih-buih banyak mana ngajar tu. Hak ni bayar mahal kau bayar rendah, dia akan memikir gitu kepentingan diri. Tapi kalau orang bayar rendah, tapi situ tak ada orang ngajar, orang situ perlu orang ngajar, dia akan ketepikan peribadi dia. Kadang-kadang ni siapa kau rugi pada kadang-kadang orang buat dakwah Sabah Sarawak jauh, tiket mahal, orang bayar berapa ya. Kalau dia pergi guna duit sendiri kan, itu menunjukkan dia pahal tu. Walaupun PT banyak mahal, habis PT sendiri pula, tapi perlu sana ni perlu dibantu urusan dakwah mereka gini-gini. Tu nampak kepentingan dia. Apa lagi kalau orang bayar dah tiket, kalau orang bayar lebih-lebih lagi lah, tak ada alasan lah kita kata. Kalau ada alasan pun dia kena ambil kira kepentingan ramai-ramai, kepentingan Islam secara keseluruhan, kepentingan masyarakat orang Islam. Tak ada orang sana mungkin tak siapa tahap seperti mana orang lain mari tolong lah. Mungkin sana tahap dia boleh royak sekat ni je. Ni tok guru besar, kalau tok guru negeri boleh royak lebih lagi. Jadi kalau dia kena perhabis PT dia bayar tambah tu pun memang sepatutnya, memang sepatutnya kena perhabis. Tapi kalau tak perhabis, tak ada alasan lah. Lebih-lebih lagi tak ada alasan, memang lebih patutnya lagi kena pergi. Tu masing-masing lah. Ada orang dia sudut lain dakwah, ada sudut ni, ada sudut tu, macam-macam. Begitu juga tukar rakyat pun sopo ya, nampak kecil ya. Tapi kalau dia tak rakyat kan, orang nak dengar tapi tak boleh nak pergi, tak boleh nak dengar lah jadinya. Jadi kena korban juga pokok dia ni, duk bayar, duk beli ni mahal juga ni. Ada beli kelengkapan dia, perkakasan dia ni. Ada juga orang beli apa, bayar internet lagi.
Jadi orang mikir gini ni, ada email, hok mikir kepentingan masyarakat Islam, kepentingan agama Islam lebih daripada diri dia ni. Dia tak ada nilai nikmat kerahatan diri dia tadi tu berbanding dengan masyarakat. Dia kenapa tu lebih penting. Tak ada gapo kita boleh rehat ni, tak ada gapo makan-makan ni. Tak ada gapo kita boleh buang dengan orang ni. Sudah hot tu lebih penting lagi. Hot tu lebih besar lagi. Dan tu dari segi dakwah lah, dari segi tolong pun lagi tu lah. Macam lah ni kan pelaku peperangan ke, ataupun kalau tak berlaku peperangan pun orang miskin. Tempat kita ada orang miskin. Ada setengah-setengah tempat ni sebab tak siapa dakwah gini lah. Ada jadi tak cara ke agama sebab kemiskinan. Ada jadi tak kuat agama dia, miskin. Jadi cara ke kerja, tak cara ke agama, tak mayabah ada juga. Kalau negara perang, pelarian ni tak ada orang nak cara. Jadi orang Islam hidup molek, hidup selesa ni gitu jugalah. Dia kena mendahulukan kepentingan masyarakat Islam ni lagi berbanding kesenangan dia. Kalau dia faham sungguh, dia akan mikir kalau dia duduk relax ni tak ada nilai apa sebenarnya. Kita duduk rumah, duduk dia lah kehidupan biasa kita ni lah. Rasa macam selesa, sedap, sebenarnya tak ada nilai. Kalau saudara-saudara kita tu susah, tak ada makan, gapo pun tak ada. Sok makan, rumah tak ada, tempat tinggal tak ada, pakaian pun tak ada, semua tak ada. Kalau dia ada iman sungguh, dia akan mari mikir tak patutlah kita nak duduk relax gini ni, sedangkan orang lain, orang Islam ni susah lagi. Yang kena tolong, kena pergi tolong. Ni bidang kebajikan lah. Orang terlibat dalam bidang kebajikan. Jadi dia akan rasa dia buat kerja kebajikan tu, habisnya masa dia pergi mari duk cari duit, tolong itu, dia bagi situ, bagi sini tu, lebih utama, lebih baik daripada dia duduk berehat je rumah. Kalau duduk rumah tak ada gapo pun. Kalau tak terlibat pergi mari tu pun, hok terlibat dalam bidang media ni, hok bui tu sedar rekod orang ni, ada ayat kepeng cari duit ni, dia tak ada gapo pun, duduk rumah je, jaga Facebook ni, ada jaga page ko, jaga web ko, dia duduk rumah tapi habis masa ada cara kepada isu-isu umat Islam ni. Berita ni ada semua. Kadang-kadang kalau berlaku peristiwa ni, duduk depan laptop je lah, duk cari maklumat, berita, nak royak kau orang ni berlaku sini. Kalau tidak, tak tahulah, masing-masing buat tak tahu kan, tak tahu gapo keperluan. Macam kita lah ni jadi gapo orang negara lain ni, ada masalah gapo, tak tahu. Jadi kena ada juga orang-orang habis masa dia duk cari maklumat tu. Memang habis masa sungguh. Pasal dulu pernah terlibat lah. Masa duduk Mesir dulu, satu ni dia ada lah bahagian Palestin saja je, tidak kata bahagian umat sedunia. Baru unit bahagian Palestin je. Waktu pun ketika ada isu kan, 2-3 hari duk ngadak depan komputer ni lah, makan pun depan komputer ni. Pasal nak bagi maklumat, kena ayat kau orang ni berlaku gini. Lepas tu tak kena tu kan, tosik. Hati kita ayat tadi tu, dia boleh relax kan. Rasa sedap relax ni. Sebelum ni 2-3 hari duk ngadak laptop, pukul tengah malam pun ngadak juga. Kadang-kadang setengah tepat ni jam dia tak suka kita. Tempat kita tengah malam, dia baru pukul berapa je. Masa tu dia duduk tengah belawai, dia tengah perang. Kalau di Palestin tu, masa tu duduk tengah belawai dengan Yahudi polis ni, duk berapa balah ni. Kita masa tu nak tidur. Tapi kalau kita ni ada dipertanggungjawabkan untuk cari berita apa kita, kena. Jauh tu. Jadi kesimpulannya dia kata semua sekali ni menunjukkan iman penting. Iaitu dia boleh royak lah, semua cerita-cerita ni menunjuk kepada kita akidah tu jauh lebih tinggi. Akidah Islam ni lebih tinggi daripada hubungan kerabat dan juga hubungan kekeluargaan. Apatah lagi tak kait dengan kerabat kekeluargaan kita. Orang ni ramai orang tak faham. Dia ramai kita ni terutamanya melibatkan hubungan orang kafir lah, baik kata akidah akidah Islam. Akidah ni dengan keluarga pun, akidah tu lebih utama walaupun dengan ayah dengan mak kita sendiri. Dalam Quran sebut kalau mak dengan ayah hajat kita syirik pada Allah Ta'ala, tak boleh patuh walaupun dia mak ayah kita, tapi kena buat baik dia. Duduk di dunia ni kena buat baik dia. Waktu orang tak boleh nak beza. Dia nampak Islam ni ajar baik kau orang. Okey, kita nak jahat orang kafir.
Ada setengah orang tak faham pula, KP ni kena bunuh belaka. Dia orang Islam ni akidah tu lebih utama. Tak boleh kita sign dengan orang KP ni siapa kata hak kita ikut dia, kita sayang dia lebih pada Islam. Tu tak boleh. Tapi hidup dengan dia tu tak apa. Duduk dengan dia. Sebab itulah dalam Quran tu sebut kait dengan ibu bapa. Buat main contoh ibu bapa. Gak ni hari ni tak ibu bapa. Orang kita tak kenal pun. Melibatkan hubungan antara agama ni lah. Kalau ibu bapa sendiri pun, kalau bab agama, kalau kait dengan akidah, tak boleh ikut, tak boleh patuh dia. Dalam bab nak jaga agama, tak boleh ngalah. Tak boleh kata tak apalah, mopok kita. Tak boleh. Lepas kalau bukan mopok kita, dalam bab agama ni, lebih-lebih lagi kita kena kerah dalam bab tu. Tak boleh. Ni kepentingan agama Islam. Kita kena tegah dalam bab tu. Tapi bukan bermaksud, kena kerah semua. Tak boleh jumpa orang kafir nak tas lalu. Tak boleh gitu. Sebab lepas pada tu ayat tu ayat. Wa'ashiruhunna fi dunia ma'rufah. Tapi dunia kena layan baik. Mak ayah ni kena hidup dengan baik, layan dengan baik dengan dia. Tapi dia suruh syirik, tak boleh nak tegah bab tu. Nampak dia beza bab tu. Jadi kita mengawal kafir dalam bab dunia ni, dalam bab kehidupan kita ni, tak apa, tak ada masalah. Boleh bergaul dengan baik, boleh beli dengan kafir. Bukan kata dalam Islam ni haram beli dengan kafir, nak beli dengan orang Islam saja, tak ada masalah. Kita tu kan beli banyaknya orang kafir dia buat tu. Kalau tidak tak perlu buat kafir beli orang Islam. Itu menunjukkan orang Islam ni dia beli orang kafir, tak ada masalah tu. Tapi kalau kait dengan agama, kait dengan akidah, tak boleh ngalah benda tu. Benda tu tak boleh nak main, tak apalah, tak boleh. Situ kena nampak, kena faham situ jelas. Jadi itulah poin orang kata akidah utama. Setengah orang tak faham. Dia kata seolah-olahnya Islam ni kan agama yang ekstrim lah, rigid sangat. Toklah kita tak boleh saing orang-orang bukan Islam ni. Situ dia tak faham situ. Dalam bab agama, bab akidah ni tak boleh. Kena tegah, kena pertahankan agama. Tapi dalam bab kehidupan, tu tak apa. Tak ada masalah. Jadi cukup setakat tu dulu. Pengajaran dia hari ni banyak pada iman lah. Kepentingan iman. Jadi pengajaran utamanya kena didik tu. Nabi SAW berjaya didik sahabat sehingga berjaya kita semua ni. Begini mau jaya. Jadi kita hari ni kena fokus kat ni lah juga. Supaya biar boleh jadi orang Islam ni, biar jadi seperti dulu semula. Boleh jadi hebat gitu juga. Sekarang tu dulu aku qali hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.